Alhamdulillahilladzi dhamina as-sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana bihi wa amila a'malan salihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asdaqal qailin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairil hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimahullah, sekali lagi pada pertemuan yang berbahagia pada pagi ini kita ucapkan syukur yang tak terhingganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpah kurnia rahmat dan inayah Allah. Dipanjangkan usia sekali lagi pada hari ini dapat kita menghidup udara segar untuk sama-sama kita dapat memahami tujuan dan matlamat kita dihidupkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sebut dulu antara matlamat utama kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah untuk menta'abudkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kata yang lainnya disebut oleh ulama-ulama yang muktabar di atas muka bumi Allah, iaitulah setiap gerak-geri nafas dan juga ma'isyah kehidupan kita. Kita kena pastikan bahawa sesungguhnya iaitulah kita dapat menjalankan amanah Allah dan kemudian berada di dalam keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu manusia yang beriman, tanda syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan cukup gemar dan cukup minat, cukup ulun bahasa kita, iaitulah kepada persoalan yang boleh membawa Allah Ta'ala sayang dan Allah Ta'ala redha. Maka disitulah disebut sebagai ibadah. Yang kita sebut dulu bila ditanya kepada kita apakah makna ibadah, satu tafsiran yang dibuat oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah yang disebut dengan ibadah ialah kullu amalin yuhibbullah wa yardah. Yang ini kena bulan kepala kalau boleh ingat sampai mati. Dia sebut selalu, diulang selalu, makna ibadah ialah tiap-tiap perbuatan yang boleh menyebabkan Tuhan suka dan Tuhan redha. Maka itu makna ibadah. Apa saya itu maknanya ulama-ulama tak spesifik mengatakan iaitulah apa yang dibuat, contohnya mengikut kefahaman kita macam sembahyang ibadah. Tak semestinya juga kalau sekiranya sembahyang kita Tuhan tak redha, Tuhan tak suka, maka itu bukan satu ibadah di atas muka bumi Allah. Macam contoh perbuatan kita ambil kaedah yang mengkaitkan dengan kehidupan dunia. Contohnya makan. Makan ni maknanya iaitulah kalau tanya masyarakat dia sebut bukan ibadah, tetapi makan tadi jadi ibadah. Jika sekiranya makan kita dalam keadaan Tuhan suka dan juga Tuhan redha di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah pada pagi yang penuh rahmat daripada Allah,
pagi Jumaat penghulu segala hari ini, Tuhan maknanya redha kepada kita. Tanda redha yang paling besar iaitulah kita dapat pimpin diri kita untuk sama-sama dapat duduk di dalam satu majlis yang agung, iaitulah majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi sunnah utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada ulama-ulama yang muktabar. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besar ganjaran orang yang menghampirkan diri duduk di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maknanya iaitulah kita boleh lihat melalui fadilat dan kelebihan yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ni termasuk orang yang memang dah rubah gemar dengan majlis ilmu, seronok dengan persoalan ilmu, tetapi dia kena sentiasa dibajai lagi dengan peringatan, kena dengar lagi hadis-hadis tentang fadilat-fadilat ilmu, supaya maknanya kita berterusan menjadi manusia yang condong dan minat dengan persoalan ilmu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya rojok dan buka satu kitab, tuan-tuan, jumpa sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini merupakan, kalau kita tengok di dalam apa yang disebut oleh ulama hadis, ialah merupakan satu pesanan eksklusif Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat. Siapa dia sahabat itu? Iaitulah seorang yang bernama Abu Zar Al-Ghifari. Jadi Abu Zar Al-Ghifari ini banyak dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu kalau kita buka dalam rangkaian hadis, antara dua orang sahabat yang paling utama yang kerap dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Ali bin Abi Talib. Dia ada satu, orang kata rangkaian hadis yang panjang yang merupakan satu nasihat khusus Nabi kepada Ali. Dan yang keduanya Abu Zar Al-Ghifari. Bukan makna iaitulah mereka ni Rasulullah tak apa suka ke, bukan makna mereka jauh daripada Nabi. Jangan silap faham pula. Sebab kita ni kadang orang Melayu bila dia kata, contohnya kerap, maknanya seorang anak yang dinasihati oleh ibu dia, maknanya kira anak tu paling banyak bawa masalah. Tak ada tak? Jangan duk kira lagu tu, tuan-tuan. Pasal apa? Mengikut kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan Nabi antaranya Ali bin Abi Talib. Abu Zar antara orang yang paling disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sifat-sifatnya cukup banyak, iaitulah sifat-sifat yang berbetulan dengan apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi banyak bagi nasihat, bukan maknanya mereka paling banyak membawa masalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi faham nasihat yang diberi kepada mereka, iaitulah bahawa hakikat mereka pula mempunyai sifat, maknanya istiqamah dan juga kuat dengan kekuatan dan pegangan. Maka dengan sebab itu pesanan yang disampaikan kepada mereka juga akan sampai kepada manusia yang lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam cerita Abu Zar Al-Ghifari ini, tuan-tuan. Abu Zar Al-Ghifari ini, kalau kita ambil sejarah dia, sebelum dia masuk Islam pun cukup hebat. Kerana dia masuk Islam bukan sekadar mengikut-mengikut, tetapi dia buat kajian. Yang ni yang kata Abu Zar Al-Ghifari ini, tuan-tuan. Hebat tak hebat dia? Macam kita pernah dengar cerita, cuma kita imbas balik. Tuan-tuan setengahnya pernah tahu cerita ini, bagaimana iaitulah dia orang yang disebut daripada suku Ghifar. Suku Ghifar ini ialah merupakan satu puak yang mendiami Badiah. Badiah ni kalau bahasa kita kata ulu lah. Maknanya kira kalau di tanah Arab ni, mereka ni duduk di pendalaman. Artinya waktu itu Mekah ni dia pekan.
Jadi maknanya orang yang pendalaman dia akan keluar juga sekali-sekala mereka kan untuk nak cari barang dan sebagainya. Maka dalam keadaan tadi untuk memudahkan bila dia sampai ke Mekah urusan dia sempurna, dia kena bina satu relation ataupun hubungan yang mantap dengan salah seorang penduduk Mekah. Antara hubungan yang dia bina yang cukup mantap, kira orang kata apa, dia berkawan sampai pangkat jadi kancing sungguh-sungguh, iaitulah dengan seorang yang bernama Umar bin Hisham. Siapa dia Umar bin Hisham ni tuan-tuan? Sebut nama ni orang tak kenal. Siapa dia Umar bin Hisham tak tahu. Dia lebih dikenali dengan nama glamournya, iaitulah Abu Jahal laknatullah. Baik itu kadang-kadang kena kenal juga nama, tapi tak tahu. Ada sebut nama Abu Jahal. Siapa dia Abu Jahal? Nama glamour dia Abu Jahal lah, tapi namanya ialah Umar bin Hisham. Kancing suruh daripada orang ni. Itu persoalan dia, sehingga kan Abu Jahal pun kalau nak apa-apa daripada pendalaman, maknanya mudah untuk dia dapat. Begitu juga dengan Abu Zar Al-Ghifari, nak apa-apa pun mudah dia dapat daripada Abu Jahal. Itu persoalan dia tuan-tuan. Tahu-tahu dia ingat berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang iaitulah perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tertarik. Tetapi walaupun dia tertarik, dia tidak sembrono begitu sahaja. Iaitulah pergi kepada Nabi, menganut Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bagi dia sekadar tertarik itu tidak merupakan satu perkara utama. Yang utamanya ialah bila dah tertarik, kena buat kajian dulu, kena fikir habis-habis pasal yang melibatkan persoalan i'tiqad, melibat persoalan akidah. Jadi dia pun buat kajian. Cara kajiannya ialah, maknanya dia tentu nak dapat maklumat yang banyak. Jadi maklumat yang banyak melalui siapa yang dia boleh dapat paling mudah? Tentu cari wahat kancing dengan dia dululah. Itu persoalannya. Siapa dia? Iaitulah Abu Jahal. Maka bila dia sampai satu ketika, dia sampai di Mekah, maka kemudiannya dia tanya Abu Jahal tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal pun cerita lah. Kalau kita bahasa kita tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, kalau kita cerita pasal musuh kita, nak cerita apa tuan-tuan? Tak ada pun kita tak bagi ada tak elok. Bukan tak elok, elok siapa nak cerita? Pasal musuh, pasal apa musuh? Bila musuh tentu nak cerita elok, tentu nak tak elok. Elok ada kita akan tutup lah. Tak elok bukan kata tak elok, maknanya tak ada kita akan cuba bagi ada. Jangan dia tu jangan jahat mampu orang kita betul-betul nak mampu pula hanya pangkat dia jahatnya sampai pangkat dia nak mampu. Tu dia bahasa kita. Kita pupuk sampai pangkat tu kalau kita meluat. Ni kata orang Melayu kita ni kadang-kadang orang Melayu kita ni dia satu sifat yang butuh. Tak ada dia akan bagi ada. Yang pentingnya musuh dia. Itu yang kadang-kadang bahasa meluat ni habis macam. Itu persoalan dia tuan-tuan. Tapi berbeza dengan Abu Jahal. Abu Jahal cerita, bukan maknanya, bukan dia tak boleh bagi kata Nabi tak betul apa semua, tapi itu dia. Maknanya kekuatan Nabi sebelum dia jadi Rasul pun, maknanya Allah Ta'ala dah pelihara dia sampai pangkat tu. Sampai musuh pun tak, orang kata apa, tak erti nak kata dia jahat sebab tak ada lah jahat. Dia nak pangkat tu. Tak ada langsung nak cari nak jadi modal kepada musuh untuk nak hantam tak ada. Dia sampai pangkat Allah Ta'ala pelihara. Tapi yang tu maknanya tak nama mukjizat lah. Dengan mukjizat pula. Mukjizat ialah benda yang mencarikan adat khawariqul adat ba'da, selepas daripada diiktiraf Nabi jadi Rasul. Sebelum Rasul itu bukan mukjizat. Yang tu dalam bahasa tauhid dia panggil irhas. Dia kena faham istilah-istilah, kena faham lah. Hak yang contoh, yang macam contoh kita kata macam contoh yang awan mengikut Nabi masa kecil, yang Buhairah tengok, ni Nabi. Itu persoalan dia dalam keadaan Nabi akhir zaman dan sebagainya. Pelik kan? Mana ada awan ikut kita? Kita ikut awan tak? Awan mana ikut kita? Kalau kita kena siapa punya awan tak ikut
Kalau hangat-hangat lah, sejuk-sejuk lah. Kalau kita hujan-hujan lah, tak sampai awan mana nak ikut. Tapi Nabi ni awal ikut. Ni tengah pada mazhab tak awal ikut. Yang tu mukjizat tak? Dah. Pasal Nabi belum diangkat jadi Rasul. Jadi bila dia belum diangkat jadi Rasul, dia tak boleh nama mukjizat. Maknanya nama apa? Yang tu ialah irhas dalam bahasa tauhid. Itu persoalan dia. Ini benar, ni tak salah. Kalau kita nak sebut pun, cuma maknanya orang nampak sangat kata kita tak ngaji kalau kita sebut hantu mukjizat. Itu saja. Jadi maknanya irhas. Dia banyaklah tingkatan dia. Ada irhas, ada mukjizat, lepas itu ada karamah, lepas itu ada ma'unah. Itu maknanya benda-benda yang mencarikan adat. Jadi maknanya irhas, salah satu yang Allah bagi kepada Rasul ini, iaitulah tak ada poin. Tak ada poin. Sampai pangkat musuh pun tak ada poin nak mengata pernah cipta, nak create benda jahat kepada Nabi SAW. Sampai pangkat Abu Zar tanya tentang Rasul, tanya bagus tak ya? Bagus. Dia bukan setakat yang kata di kalangan kami ni, bukan setakat tak pernah bohong, tak pernah cuba untuk bohong. Habis kata Abu Jahal dalam keadaan tadi. Itu persoalannya. Lah kita ambil kesimpulan lah tadi. Lah Abu Zar tanya soalan. Baik, aku nak tanya secara jujur wahai sahabat. Betul tak Nabi? Betul. Habis hang ikut tak? Dia sengak. Dia kata yang aku tak boleh terima. Hang ngaku betul tapi hang tak ikut. Aku tak boleh terima, aku tak mau berkawan dengan orang macam ni. Pasal mana boleh? Dan kalau kita pegang secara logik, baik, tahu yang ni tak betul. Hak yang ni betul. Kalau ikut kaedahnya dalam keadaan tadi, dia sendiri hebat. Hak yang ni betul, hak yang ni tak betul. Dia duk disokong hak tak betul lagi. Dia tolak hak betul. Boleh terima lah kita tuan dalam keadaan tadi. Saya tak boleh terima kalau saya sendiri saya tak boleh terima. Dah hang tahu yang ni betul, hak yang ni tak betul. Hang duk sokong lagi hak tak betul, hang duk pegang lagi hak betul. Boleh terima lah kita dalam keadaan tadi. Tak boleh. Tak pegang apa lagi. Itu maknanya. Jadi aku jahil tak pergi jawab. Tak pergi jawab semua. Nak kata apa ni? Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Macam orang Melayu lah, kadang kita tanya semayang apa hukum? Wajib. Semayang tak lagi? Dia tak tahu kata apa. Semua tanya apa? Masalah aurat contohnya. Makcik tahu dah aurat macam mana? Tahu. Wajib tak? Wajib. Habis? Lagu ni. Itu persoalan dia tuan. Maknanya apa? Jadi dari segi kaedah ni pun kita tak boleh terima. Begitu juga Abu Zar Al-Ghifari. Lepas tu bila dia buat begitu dapat dalam mulut sahabat dia sendiri. Lepas tu dia buat kajian lagi. Itu persoalan dia. Dia pergi jumpa pula golongan Hunafa. Apa dia Hunafa? Hunafa ini ialah satu golongan di zaman tu yang mereka ini masih memegang warisan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Setakat mana yang boleh hidup lagi lah. Maknanya kalau macam kita lah, kita kata main zaman satu zaman Tok Guru semua tak ada dah. Tinggal ustaz-ustaz begitu saja. Ustaz ni pun ada kitab-kitab Tok Guru yang lama-lama. Boleh takat tu lah, nak tanya lebih tak tahu lah. Lagu tu lah. Mereka pun tak mau kacau orang, mereka ikut amalan mereka. Jadi munafik ni banyak di zaman tu. Tapi nak buat macam mana mereka jadi manusia yang lemah. Pasal mereka lemah tuan-tuan, tak dapat nak menghadapi suasana jahiliah masyarakat. Tapi mereka lama-lama tak boleh. Mereka kata apa? Aku tak boleh ubah masyarakat, aku jaga aku sudah. Yang ni pun satu masalah tuan-tuan. Sebab itu golongan-golongan, maknanya zaman kita jangan bagi adab. Kita kena sampai peringkat kita kena bagi jadi mampu untuk ubah masyarakat. Cakap mana kemampuan yang ada pada kita. Jangan sampai satu peringkat aku tak, orang lain tak boleh, aku jaga aku sudah. Tapi nak buat pula zaman kita sampai masyarakat teruk sangat lah. Tak boleh dengan itu. Banyak golongan munafik ni. Antaranya kalau kita tengok Nabi Rajuk Waraqah bin Naufal. Lepas tu Hakim At-Ta'i disebut dalam kitab sejarah. Ini antara golongan-golongan munafik. Dia Rajuk. Bila Rajuk buat perbandingan apa semua, betul Nabi SAW. Bila betul tuan-tuan, tak alih dah. Tak ada nak tunggu isu. Tak ada, tengah malam tu malam.
Terus pi ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia nak memeluk Islam. Dia pun mengucap 2 kalimah syahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita Abu Dzar Al-Ghifari ni tuan-tuan. Tamam. Okey. Lepas tu yang syoknya dalam keadaan tadi, lepas mengucap, dan waktu tu waktu dakwah sirriyah, dakwah rahsia. Maknanya kira Nabi pun tak sebarkan secara terang-terang dah. Masa tu kira rahsia, kira pakat-pakat abang usi-usi hang tu semua, dan jadikan pusat, maknanya itulah dakwah Nabi di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Pasal apa Nabi pilih itu? Sebab jauh daripada orang. Tu yang tu kena jaga juga, yang tu soalan dia. Awak tak buat di rumah Nabi. Rumah Nabi berjiran dengan siapa tuan-tuan? Umayyah berjiran dengan Umayyah bin Khalaf. Nabi berjiran dengan iaitulah Al-As bin Rabi', antara golongan-golongan yang paling banyak menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena jaga tu. Lagi payah cerita lah, jiran tu semua hak ni piau apa tahu kau belakang dalam keadaan tadi. Kenapa cari tempat yang maknanya selesa untuk kita nak bina kekuatan dan sebagainya. Jadi Al-Arqam bin Abi Al-Arqam dipilih pasal dia terletak tak jauh dengan iaitulah maknanya disebut dalam kitab sejarah, saya baca satu kitab, iaitulah dia terletak di kaki bukit Abi Qubais, Jabal Qubais. Lah ni orang tak tahu lah bukit tak ada. Pasal bukit tak ada, jadi istana raja. Kalau kita kata apa nama Safa Marwah tempat sa'i Mas'ar tu, tapi itu dia ada istana tinggi. Itulah bukit apa nama bukit Qubais, Abi Qubais dulu. Jabal Qubais. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi jadi istana raja. Baik. Jadi tak apa. Bila dah maknanya dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucap, cukup lagi, cukuplah. Kalau nak jawab tu cukuplah. Tapi dia merasa tak kuat lagi, tak tunjuk bukti. Tu dia kita Abu Dzar dia berbeza dengan orang lain. Tak tunjuk bukti Islamnya tu. Kalau nak jawab cukup, kamu ucap di hadapan Nabi, sahabat dan semua tengok, cukup lah. Tak, dia merasa tak kuat. Tak kuat yang mana? Dia kata, ya Rasulullah, permintaan pertama orang lain tak pernah minta. Ya Rasulullah, izinkan aku nak isytihar Islam aku ini, iaitulah di hadapan Kaabah. Itu dia. Dia minta izin kepada Nabi. Padahal maknanya bukan sampai satu peringkat boleh isytihar lagi. Pasal apa? Teruk sangat. Lagi memang teruknya. Itu persoalannya. Tapi tak, dia minta izin kepada Nabi. Nabi izin. Nabi izin. Nabi pasal apa? Pasal dah minta banyak kali tekan Nabi. Nabi izin. Dia terus isytihar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tengah nyawa tu nak untuk orang bekat duk bawah orang hak yang tu lah, orang hak tu yang jenis kapiak ni main bubuh dia satu macam punjuklah Abbas selamat. Abbas kata apa ingat tuan-tuan, dia ni sabar dia ni suku Rifat. Hampa lupa lah, hampa duk nego duk Syam dan lupa kampung tu. Siap kalau jadi apa-apa mati kawan ni, dia kuat Rifat sekat tengah jalan pakai hampa tak boleh nego Mekah habis pinggang. Itu persoalan dia. Tak mau pengsan sampai pingsan. Lepas itu jaga-jaga rasa pengsan, minta apa kepada Nabi? Minta, ya Rasulullah, aku nak ucap sekali lagi la ilaha illallah. Patutnya bila dah jaga lagu tu, taubat aku tak mau lah. Pula taubat lahum pula aku tak mau lah. Mana aku tahu dalam taubat lahum aku tak mau. Dia sampai pangkat tu dalam keadaan tadi. Tak patut lagu tu. Dah teruk dari setengah nyawa. Tak, Rasulullah pun nak lagi. Pasal apa? Asal kemanisan. Manis dah kena tabung. Seronok dah kena tabung. Kena seksa ni seronok tak? Seronok kalau dia sampai satu peringkat, maknanya dia jadi manusia yang dapat halawah itu daripada Allah. Kita tak nak lah lagu tu. Pasal apa? Tak semayang. Kadang duduk dia tiap. Untuk imam ni lama semua. Itu baru semayang. Sakit duduk-duduk. Baru sakit lutut. Maknanya dalam keadaan tadi tak rasa lah. Ni tambah sampai pangkat tu bukannya senang lah. Tapi Abu Dzar dia rasa tuan-tuan. Ni Abu Dzar special yang kata Abu Dzar. Sebab itu bila dia jenis orang hati kering, jenis duk besar susah sampai pangkat tu dalam keadaan tadi, maknanya dia jadi orang yang tak hentang kawan.
Itu satu sifat sahabat Abu Dzar ni, satu sifat dia. Ramai orang keluar kat dia. Pasal apa? Dia tak kira siapa. Kita boleh betul lah kalau kita ni hentak-hentak orang ni. Ramai siapa buat tafsir, aku hentak. Dia kira betul. Siapa nak suka kat dia? Dia dalam masyarakat kita. Bukan nak bagi suka senang ya. Siapa buat apa? Baik tak? Baik. Bagus. Mau kata begitu ya. Siapa suka? Bagus tak ni? Bagus. Oh lah. Kalau baik kan? Baik. Bukan begitu pula Allah. Kira jawab dia. No, pergi mana pun kira orang belajar lah kedua. No, pasal apa bagus? Kita betul. Hatta betul yang kata, ni bagus tak? Bagus. No, pakai ni elok tak? Elok. Mereka tak elok. Orang nak buat, itu elok. Orang suka. Tapi kalau jenis, main elok, orang tegur kata tak betul dan sebagainya, itu orang tak. Itu orang tak. Jadi dia termasuk orang yang buat. Bukan kata orang lain. Sahabat meluat dia tuan-tuan. Dia tak kira. Dia tengok mewah sikit ya. Nampak kecil tak betul contohnya. Lari daripada jalan Nabi SAW. Sahabat dia. Contoh Sayyidina Osman. Sayyidina Osman boleh hentak. Tu dia ada bukan kira apa. Padahal Sayyidina Osman tu mewah dia ambil kat dia. Sebab dia memang kaya lah. Tapi bagi dia tu pun tak mahu juga. Pasal apa? Tak ikut jalan Nabi SAW. Tu dia. Itu persoalan. Dia tak kira apa tuan-tuan. Yang ni dia kadang-kadang ada bagus, ada tak bagus lah. Maksud tak bagus itu kalau semua orang jenis lembu tu, tapi kalau dia duduk tengok orang hak dia tak nampak, itu tak bagus. Orang tak kira, orang tak kira, orang tak kira. Ya okey. Itu tak bagus. Macam Abu Dzar, dia cuba buat untuk diri dia. Dia tegur orang. Itu betul. Itu persoalannya. Dan maknanya kena ada dua orang ni. Kalau jenis tak ada betul tuan-tuan, kita tak boleh berubah. No? Kita tak boleh berubah. Macam kita mengajar macam kuliah, kita mengaji kuliah. Ustaz ni lembut, ustaz ni keras, ustaz ni dia jenis hikmah. Hikmah ni mana? Dia jenis orang kata apa? Dia nak tumpu, dia nak nampak kita pun kita lambat nampak. Kalau dia bohong kiasan. Lambat nampak. Lama-lama balik tu tak. Lah ustaz tu buah kat aku banyak. Dia jadi lambat nampak. Ada ustaz dia tak kira, dia bubuh hentam apa nak dengar, bukan tak panggil nak bagi tak mau bagi tu dah. Dia bubuh macam dia tak kira apa. Ada apa kata tak ada jenis macam tu. Sampai satu pakcik tanya, saya kat ustaz tu saya kenal. Dia mengajar betul tapi satu kan. Ada dia kata kat saya depan-depan. Dia bubuh terus dalam keadaan tadi ada jenis begitu. Kena ada lah jenis begitu. Kena ada. Sebab kadang-kadang hak kiasan ni lambat sangat. Jadi orang dia tak kata kita. Lah bila kita bilang kena ada kita kena buat. Oh betul benar kat aku. Baru dia tersangka lagi. Dia mau begitu kadang-kadang kena ada. Tak ada betul pun tak boleh jenis tak hentang. Dulu jenis kalau duk harap orang lagi jenis malu Allah. Bila nak berubah? Kalau jenis duk malu Allah. Dah malu kalah lah. Bila ada? Pasal itu kadang-kadang jadi Abu Dzar itu dia tak kira siapa tu. Tu yang Nabi sebut satu spesial Abu Dzar. Nabi kata, hang hidup seorang-seorang, hang mati syok seorang-seorang. Cuma dah orang luar, siapa nak suka? Lalah mati tengah bernafas siap seorang-seorang. Lalu mai rombongan sahabat lalu tengok rupanya dia ada dengan isteri dan duduk kemah dalam tengah bernafas siap. Sahabat ni menangis tu gambar siapa? Betul yang kata Nabi tu. Mati pun tinggal seorang-seorang lah. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Sebab itulah salah satu orang yang eksklusif Nabi sampaikan hadis ialah Abu Dzar. Pasal apa? Bila dia jenis tak hentang ke orang, apa yang Nabi kata semua sampai. Yang tu matlamat dia. Bukan Nabi nak tuju kat Abu Dzar saja. Itu kena faham. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok banyak hadis Nabi eksklusif Sayyidina Ali, Abu Dzar. Hak orang lain jarang lah. Hak orang lain Nabi tuju kepada semua manusia. Tapi selalunya ada hadis yang ya Abu Dzar, ya Ali. Awak hadis tu kat depan saja. Dah. Untuk semua. Tapi pasal apa? Ketegasan yang ada kepada mereka, maknanya
maknanya Nabi tahu. Nabi walaupun setuju kat apa, insya-Allah hadis itu sampai kepada semua manusia. Satu hadis ilmu. Ini sebagai mukadimah lah tuan-tuan, untuk nak bagi kita lagi syok untuk kita jadi manusia yang sentiasa bergelimang dengan persoalan ilmu. Saya lupa satu hadis tuan-tuan, iaitulah Nabi kata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarr, li'an taghdu fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli mi'ata raka'ah, wa li'an taghdu fata'lama baban min al-'ilm 'amilan aw lam ya'mal bihi khairul laka min an tusalli alfa raka'ah, atau kama qala. Apa Nabi kata? Nabi kata, ya Aba Dzarr, wahai Abu Dzarr, di dalam sehari kamu pelajari satu ayat daripada Quran. Kita belajar satu ayat daripada Quran. Kita mengaji lah dalam hari itu. Kita mengaji hanya satu ayat. Tak usah banyak. Takkan mengaji satu ayat ya ke? Banyak lah. Tapi nak nampak kata satu ayat pun kita mengaji, ambil daripada Quran di satu hari, lebih baik bagi engkau daripada engkau sembahyang sunat selama 100 rakaat. 100 rakaat sembahyang sunat dengan mengaji sehari satu ayat, lebih baik hanya satu ayat daripada 100 rakaat sunat. Ni ada setengah manusia yang ini pulun sunat, hak ngaji tak mau lah pada. Kata tak? Oh, sunat bagus, dapat pahala. Dia pergi mengaji satu ayat lebih baik daripada hak sunat. Pasal apa? Pasal hak sunat tu untuk kepentingan diri, tapi hak yang mengaji ni untuk kepentingan umum, walaupun nampak macam kepentingan diri. Macam contohlah kita kata kita mengaji, dapat hafaal untuk kita. Siapa kata untuk kita? Maknanya untuk orang. Pasal apa? Kadang-kadang contoh kita mengaji, kita dapat ramai sepatah roh. Lepas tu kadang-kadang kita tegur orang dengan kekuatan ilmu yang kita dapat. Satu, untuk manfaat semua. Untuk orang atau untuk diri, lebih baik untuk orang. Satu. Lepas tu pula contoh. Ni macam kita buat di sini, kita buat contoh, kita yang duk main, orang lain kadang tak main pun, kita yang contohnya dalam keadaan tadi. Sebenarnya walaupun kita duk main ni tuan-tuan, kita duk buat dan sebagainya, ustaz kalau duk entang ni yang orang lain tak entang pun dalam keadaan tadi kami main ustaz duk entang pun dah bukan entang. Kadang-kadang kita duk tahu lupa dan sebagainya, tak boleh lah, ni baik ustaz kena entang, tuan-tuan main tenang. Dia buat lucu pula dalam keadaan tadi. Tak, jangan fikir begitu. Pasal apa tuan-tuan? Sebab kita ni tuan-tuan, salah satunya kita menahan bala untuk turun kepada sekeliling masyarakat kita. Momentum dia. Momentum. Kalau kata bom, kesannya asal 500 km. Begitu juga dengan keberkatan ngaji. Macam kita kata contoh, kita buat balai penghulu ni tuan-tuan, seluruh kawasan ini kita kata dalam keadaan tadi berkat dia rasa. Dapat keberkatan dia tu dalam keadaan tadi. Itu maknanya dengan sebab ada wujud kita ni dalam keadaan tadi, wujud orang yang mengaji, maka keberkatan Allah Ta'ala buat turun kepada seluruh penduduk pula. Kita kata Muar Bagan, Samak, Parik, Nibung, Monek dan tidak sebagainya dalam keadaan tadi. Itu persoalan dia tuan. Jadi itu maknanya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Lepas tu, wali antardu fata'lama baban min al-'ilm. Dan dalam sehari juga kamu belajar satu bab daripada ilmu. Satu bab ni maknanya kira satu poin. Jadi kita mengaji, kita dapat satu poin pada pagi ni. Amila aw lam ya'mal bihi. Hang beramai ke tak? Beramai pun dapat, tak beramai pun dapat. Apa dia? Khairul laka min an tusalli alfa raka'atin. Lebih baik bagi kamu. Ni kita main ngaji ni, beramai tak beramai itu nombor 2. Kita main pula. Bila kita main tuan-tuan, lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Ya. Tapi jangan fikir lah. Fikir lah. Ini 1000, besok 1000, 2000, tak buat lah sembahyang sunat. Dah dapat lah 2000 lah.
Lepas tu raya untuk suap mayang. Kalau boleh mayang, untuk suap mayang. Awak pasal apa? Aku dapat 60,000 lah. Banyak lah tu. Banyak dah orang kedak ni. Dia nak. Kalau jenis lagu ni mati, tanam kat kolektor sekali. Nak memang dia. Oh, banyak cantik. Dia fikir hal begitu pula. Tu saja lah. Dia nak habak kelebihan. Nak habak kelebihan dan semayang sunat tadi ni. Itu persoalan dia. Hebat dia. Baru satu bab 1,000. Lebih baik dari 1,900. Orang bab kita ni tak tahu. No? Itu persoalan dia. Yang ni semua ni dia panggil, kalau dalam bahasa kosong dia panggil rubah, nak bagi kita minat. Bagi minat puasa. Contoh minat guna tuan-tuan. Ada sehari itu puasa segan kita nak. Biasalah kita ni tekor aja, tekor segan biasa. Tekor Syekh, bagi Syekh Hasan buat kita rajin. Lepas tu Syekh tanduk ke kita ada segan. Biasa. Bila main hari segan kita ada buat kau nak. Hari segan ni kita ada buat kau nak. Hari segan ni kita cerita lah. Buat boleh betul. Dia biasa manusia kita ni. Masak pun berapa. Dia tanya, tak tahu. Saya apa sudah saya makan rumah saya betul. Ada hari itu dia rajin sungguh-sungguh masak. Ada hari itu Allah tak dapat semua. Ada nyok, ada satin, ada yang mu, ada yang ni, ada. Tahu lagi telefon, bang, beli apa ni? Tekan. Buat dia dah segan, nak bayar. Bang balik bagan, nak bayar macam. Nak bayar dia. Besok itu manusia. Manusia mana boleh betul. Ada hari kita segan semua. Allah buat. No? Mengaji belum betul. Dia akan ada satu hari itu Allah. Jadi lepas tu bila tanya dengan ini, sayang. Yang tu ya. Pada kita nak cover balik hari segan itu ni mana tahu. Hari main syaitan buat kita. Hari itu dia jadi masalah sebab. Jadi bila tanya dari yang ini, dia akan main lah tanya balik. Oh, tak boleh. No, tak boleh. Yang tu persoalan dia tunggu. Yang tu dia reti manusia. Kita tak boleh nak ni. Tak boleh nak ubah. Yang tu persoalan dia. Baik itu iman kita orang-orang. Yazid wa yanqus. Boleh tambah, boleh kurang. Besar. Tekah tambah pun kita tak ada apa. No? Dia contoh pergi masjid pukul 7 hari, pukul 7 memang pukul 7 pergi dah. Tu hari rajin tu saya kata. Lepas duduk hentang lah. Dia puan besar. Tak ada aku pula main. Hari itu hari rajin kan. Hari segar orang. Dia tu kata orang. Pasal kalau kata saya lagi feedback, dia kenal kita balik. Pasal apa? Esok tak apa. Hari itu hari rajin. Hari main segar ni orang kata kita tak ada anak tu orang. Dia dulu tu. Sebab itu dia jangan hentang orang. Pasal apa? Pasal seriau lagi dia fire back kita balik. Dia jadi betul tuan-tuan. Jadi sebab itu saya bawa ini sebagai mukadimah untuk menjadi kekuatan kepada kita supaya kita sentiasa istiqamah dengan majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Cukuplah sebagai satu mukadimah. Kita sambung kuliah kita tuan-tuan. Mudah-mudahan kita mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Riyadhus Shalihin, terjemahan Melayu yang pertama muka surat 5. Baik, jadi kita nak sambung ni mukadimah lagi lah. Mukadimah kita untuk buku dan cerita apa siapa dia karang kitab ni apa semua. Jadi dia sebut, kita masih tengok dalam mukadimah kita. Baik, kita sambung tuan-tuan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Apabila demikian halnya, dunia dengan kita sebagaimana yang telah saya sifatkan itu. Saya ada apa? Pengarang. Pengarang kitab ni, iaitu dia kata, hampa tahu dah dunia ni saya dah cerita lagu-lagu mana. Kita bincang dunia dulu. Dunia ni sementara, kita dah bincang, iaitulah bahawa hakikat dalam keadaan tadi, macam mana sifat manusia yang beriman duduk atas dunia. Banyak dah kita bincang tuan-tuan. Yang kita sebut dalam kuliah kita yang mutakhir dulu, yang terakhir, iaitulah 9 hari bulan 4 dulu. Ingat dah lagi, tak tahu. Kita tak tahu rambut dia tu dia tak kayak ala berdiri dalam keadaan tadi, no? Cuba ingat balik. Saya sebut dulu, dunia ini diambil daripada perkataan daniyatun. Apa makna daniyatun? Hena. Bila kita hena, maukah benda tu? Dah benda hena. Ad-dunya jifatun, kata Nabi, wa talabuha kilabun au kama qala.
Dunia ni bangkai. Siapa yang berminat dengan bangkai? Anjing saja. Itu persoalannya. Tapi dah, walaupun kata lebutu, tapi banyak di kalangan kita cukup berminat dengan dunia, sampai seolah-olah tak nampak akhirat Allah. Bukan kata orang biasa, termasuk ulama. Yang tu yang jadi masalah. Sayyidina Umar kata, bila kamu nampak ulama mula berminat dengan dunia, cinta dengan dunia, kasih dengan dunia, curigailah agama dia. Pasal apa? Kerana selalunya orang yang berminat, dia akan sibuk dengan benda yang dia berminat, dia lupa benda lain. Dan dia takut hak yang dia minat itu hilang. Macam kita berkenan kepada seorang lah, tu sebut nama dia kan? Sikit-sikit sebut nama, sikit-sikit sebut nama. Hang kenal kan dia tu? Dah. Habis sebut apa nama? Sebut tu tak nak kenal. Itu persoalan dalam keadaan tadi. Dan yang jadi satu masalah lagi, sampai satu peringkat dia sanggup jual agama demi takut sekali lagi hak yang dunia tu hilang daripada dia. Yang tu masalah dia. Jadi yang ni lah dia kata, dunia dah 4 tahun dah macam saya sifatkan. Dan untuk apa kita telah dijadikan? Kita pun tahu pasal apa kita dijadikan. Panjanglah kita bersembang itu. Maka hendaklah tiap-tiap mukallaf membawa dirinya. Bila sebut mukallaf kena faham. Tak pada mukallaf, kita mukallaf. Apa makna mukallaf? Mukallaf maknanya orang yang diberatkan hukum oleh Allah Ta'ala kepadanya. Itu mukallaf. Lepas tu bila sebut takrif mukallaf tu kita faham dalam tu baligh, berakal, maksudnya diberatkan hukum ke atas dia. Tapi kena faham balik, mukallaf ni dia ada mukallaf juga. Kadang ada mukallaf yang diberatkan hukum ke atas dia. Dia kalau dia tak buat, dia menentang Allah. Itu sebahagian mukallaf. Sebahagian mukallaf lagi, dia tak buat, dia tak lawan Allah Ta'ala. Bagaimana pula mukallaf tak buat, tak lawan Allah Ta'ala? Tengok mukallaf. Mukallaf dia terbagi kepada 2. Satu nama dia mukallaf syar'i, satu lagi nama dia mukallaf ta'zimi. Mukallaf syar'i, mukallaf ta'zimi. Apa dia mukallaf syar'i? Siapa dia mukallaf syar'i? Mukallaf syar'i ialah manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi jin, manusia dan jin. Maknanya contoh sembahyang diberatkan ke atas mukallaf di kalangan manusia dan jin. Tak sembahyang tu lawan Allah. Nak faham betul? Okey. Yang kedua mukallaf ta'zimi. Mukallaf ta'zimi ini bukan mukallaf, dia berbeza dengan syar'i. Ta'zimi nama dia mukallaf hanya lambat. Yang sama dia malaikatul muqarrabin, malaikat. Malaikat mukallaf ta'zimi, lambat saja. Contoh, dia beratkan hukum kat atas mereka sembahyang. Kalau tak sembahyang apa hukum malaikat? Tak lawan Allah. Itu soalan dia. Tapi realitinya, adakah malaikat Tuhan suruh tak buat? Yang tu kena faham balik. Mana ada malaikat dia tak buat? Dia buat. Tu yang kalau Nabi naik Isra Mi'raj, tengok sujud. Sujud lagi Tuhan tak semua panggung, tak panggung. Kita Tuhan suruh tak suruh, lenguh pinggang, kena nangkit juga. Ada nak larat sujud, betul saja. Larat sujud betul saja. Lagu mana berlenguh pinggang dia nangkit juga, suruh tak suruh dia nangkit. Itu persoalan dia dalam kadang kita yang suruh semayang tengok imam lama duduk dia tiap. Kok lama nak sujud dia pun nangkit tak imam tak berkali, sujud pula pasal semayang. Apa dia semayang betul-betul balik tau. Tunggu dah nangkit buat ke? Itu persoalan dia dalam keadaan tu ni. Jangan tak mengaji kadang-kadang dia begitu. Bila mengaji baru kita faham cara suasana macam mana dan sebagainya. Pasal apa? Pasal banyak sebab lah. Macam contoh malaikat Tuhan bagi jadi dia tak ada nafsu. Tak ada benda nak cik nak lawan Tuhan, tak ada. Tak lawan. Kita nafsu ada, akal ada. Itu yang jadi masalah. Itu maknanya. Jadi maka hendaklah tiap-tiap mukallaf membawa dirinya menurut jalan orang yang terpilih. Jadi nak selamat lagu mana bab dunia ni, kira orang dulu-dulu. Siapa dia nak kira orang dulu-dulu? Siapa dia? Pak Muhammad kah?
Banyak Harun dah. Dah dia. Dah Nabi, sahabat. Masuk orang dulu ni kena buat apa khitab dia ialah orang yang salafus salih. Orang dulu baik. Nak kira orang dulu, hak jahat tak boleh tak? Orang dulu tapi salih. Tu yang kata salafus salih. Orang dulu salih. Tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiru sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Contoh bab dunia kaya. Tak salah kaya. Bukan tak ada sahabat yang kaya. Jadi Uthman. Lepas tu apa nama Uthman bin Abdul Rahman bin Auf. Bukan kata jalan-jalan manusia. Tapi contoh Abdul Rahman bin Auf semayang dalam kebun. Semayang dalam kebun tak tahu. Biasalah semayang. Tak tahu duk cangok sana cangok sini. Nampak burung duk terbang dalam burung dalam tadi. Dia rasa bersalah. Lepas tu dia wakafkan kebun untuk kepentingan agama. Lepas tu pula contoh sekali balik barang dagangan dia satu rombongan tu berpuluh ribu dinar waktu. Dia kalau lah 10,000 sekali balik rombongan. Nabi kata ni nak perang ni. Aku nafkahkan semua rombongan tadi untuk kepentingan agama. Lagu tu kaya ni macam mana pun tak tahu. No, itu persoalannya dalam keadaan tadi tak ada masalah. Jadi lagu tu Sayyidina Uthman. Contohnya segala kekayaannya untuk kepentingan agama. Itu dia cerita di zaman pemerintahan dia. Itulah makna satu tempat. Iaitulah ada tempat nama dia Telaga Biru Ma'unah. Telaga Ma'unah. Telaga Ma'unah ni iaitulah salah satu sumber air bagi penduduk Madinah. Tapi nak buat macam mana? Pasal apa? Dia punya nama telaga itu kepunyaan seorang Yahudi. Yahudi ini tuan-tuan, dia telaga tu dia punya. Telaga tu dia kuat buat ya. Telaga tu dia punya. Bila telaga tu dia punya, siapa nak ambil ya boleh. Tapi kena bayar. Perniagaan ni perniagaan yang paling dicela oleh syarak. Pasal apa tuan-tuan? Pasal negara. Negara memang untung rumah lah tuan-tuan. Memang untung. Pasal apa nak kaya? Nega api untung sungguh lah. Pasal lagu mana pun nak Nabi. Lepas tu pula nega jalan. Tahu nega jalan? Buat jalan banyak-banyak bubuh pondok. Pantang lalu ulok selalu. Untung sungguh lah. Memang untung. Memang orang lalu. Kalau buat jalan lain elok lagu tu juga. Apa tak boleh lukuk ni pun tak apa. Lalu lukuk ni pun tak apa. Tak apa. Semua jalan kena lalu kot tu. Pantang lalu ulok selalu pula. Maknanya dalam keadaan tadi. Habis itu perniagaan yang Nabi kata padang lagu. Dalam kampung tu ada satu padang. Ada tak tanya memang tahu ni pagi padang lagu. Lebu pun nak ke kantor. Siapa nak masuk sekali RM10. Untung sungguh memang orang. Itu maknanya. Jadi Yahudi dia betul. Dia dah tanya apa semua. Lepas itu macam mana Sayyidina Uthman ni nak guna kekayaan dia nak fikir. Nak tolong orang kampung. Macam mana nak buat orang Madinah buat macam mana. Dia pergi negotiate dengan Yahudi tadi. Dia kata, tuan, boleh tak tuan? Orang kata apa dalam keadaan tadi? Jual kat saya telaga ni. Dia kata tak boleh. Payung nasi aku tak guna jual. Itu maknanya. Okey, tak apa. Lah ni tuan macam mana? Kalau kita kata, kalau tuan tak mau jual, tuan jual, saya nak harga berapa pun. Saya boleh beli. Yahudi tadi fikir, kalau aku jual, rugi. Tak jual pun, rugi juga. Pasal apa? Pasal aku letak harga cukup tinggi. Lama-lama dia kejap cara cerdik dia kot. Dia kata boleh. Lah ni aku jual kat harga 10,000 dinar. Mahal sangat lah waktu tu. Saya nak semangat tak bagus aku. Kalau dia letak tu macam Sayyidina Uthman ni, dia kata tak beli kot. Dia letak hari tu tak pernah sama. Tapi tak, Sayyidina Uthman cukup beli. Bila beli dia kata ada syarat dia. Syarat apa dia? Aku jual setengah telaga ya. Setengah telaga yang aku jual. Aku tak jual setengah lagi tak boleh. Lagu mana jual setengah telaga tu apa? Tak telaga. Tak, bukan. Maksud dia aku jual mana sehari jadi hak hang. Esok dia lihat. Lusa dia hang pula. Tu nak lihat. Buat lagu tu lah. Itu soalan. Dia ingat dia cerdik sangat dah Yahudi ni. Tak boleh jual. Dia ingat Sayyidina Uthman tu macam dia juga. Itu maknanya. Dia jual tu.
Sayyidina Osman beli. Dia kata bagi buku yang cadang seluruh duduk Madinah. Siapa nak guna ayat, gunalah, aku wakafkan untuk kepentingan agama. Tapi hari aku saja, hari Yahudi tu tak boleh kan? Yahudi kena beli. Yahudi pun kata untuk satu duit lah tak? Satu lagi boleh beli ayam lah. Banyak kita kata tu ni. Siapa nak beli? Siapa nak beli kan? Orang ambil apa ni? Biasa kita orang nak tumpuh hak beri ya. Tu yang ada anak murid nak menengok, kita tanya bila satu dia beli ayam. Siapa lah? Dia beli ayam sahabat. Lepas tu bila dah habis tengok, bila habis sahabat dia tuang di potong pisang banyak lagi ayam sok-sok ayam jagung ayam kau tuang buat sedekah lah kat orang. Dia kata tak boleh ustaz, pasal apa menega, jangan sedekah. Tapi dia main masa hak sedekah tu. Hari masa beli dia tak main. Ada pula pegang sama orang kita orang ni boleh siapa okey tak dalam keadaan tadi. Tapi kadang-kadang tunggu juga kita hak beri dan tak. Nanti kita banyak orang manusia itu sifat manusia apa. Jadi orang sungguh hari Sayyidina Osman